Zaman sekarang amat mencabar dengan tarikan internet dan maklumat di hujung jari. Betul? Terutama AI. Nasihat kepada kami ibu bapa dalam memastikan anak kami dan generasi muda bersedia dengan cabaran hebat zaman teknologi sekarang. Zaman ini tiada, supaya jangan sampai memesongkan akidah generasi muda kita. Budak kecil menangis, ibu bapa tak sabar menengok anak menangis. Dah pujuk-pujuk nyanyikan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Makin kuat. Apa solution? Apa solusi? Kita bagi handphone, dia pun diam. Dia tengok apa? Ada Bang Saleh, ada Meme, ada Jarjit. Ustaz ni bercerita tentang siapa? Tentang saya lah. Saya gendong anak saya berselawat, dia menangis. Saya tunjukkan Upin Ipin, dia diam. Kata istri saya, ini TV kita matikan. Kita letakkan bilik dekat dapur supaya budak jangan menonton TV lagi. Handphone macam mana? Handphone kita buka, kita berganti-gantian. Bila ustaz nak tengok handphone, pergi bilik lain. Bila saya nak tengok handphone, pergi. Maka bila nak masuk toilet, bawa handphone. Sebab apa? Nak selamatkan anak-anak kita. Orang yang menolong di rumah kita, jangan bagi dia tengokkan handphone. Kalau kita nak selamatkan. Saya masa bagi tazkirah di Jakarta, ada seorang psikolog. Ustaz Somad, boleh saya minta 5 minit? 5 minit untuk apa, doktor? Saya nak tunjukkan sesuatu. Oh boleh. Dia tunjukkan gambar. Mohon maaf, yang sebelah ni gambar budak kecil, kepala dia meletup di accident bus, truck. Yang satu lagi budak sedang gambar tersenyum. Apa yang Ustaz nampak? Dia nak tes saya ni. Apa yang Ustaz nampak? Kata saya, sebelah ni kepala dia pecah, yang sebelah ni kepala dia elok. Ustaz Somad, dua-duanya hancur. Mengapa hancur? Yang ini hancur, yang ini pun hancur. Tapi ini elok. Ini elok di luar, covernya elok, tapi isinya sebenarnya dah hancur oleh social media. Jadi macam mana kita nak jaga? Kita jaga jangan sampai dia tengok, sampai dia ada umur nak memilih mana baik, mana buruk, mana hitam, mana putih, mana bengkok, mana lurus, mana maslahat, mana mafsadat. Kalau dia dah belajar di UMS, insya Allah dah baik-baik semua. Ustaz tahu dari mana? Husnuzon aja. Inilah perlunya. Jadi dari umur baru lahir sampailah dia nak masuk ke pondok. Saya tak tahu di Sabah, di Malaysia macam mana. Di tempat saya bila dah selesai sekolah rakyat, sekolah rendah, umur 12 tahun, saya wajibkan anak masuk dalam ma'had Islamic Boarding School ke namanya, ma'had al-Islami ke namanya, pondok pesantren ke namanya, apapun namanya, sebab kita tak boleh kawal dia di rumah. Saya pergi hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad saya pergi. Anak macam mana? Mereka sibuk. Maka yang boleh menyelamatkan dia adalah tempat lembaga pendidikan. Maka anak kemanakan saya masukkan ke Islamic Boarding School. Di sana dia akan dijaga, di sana dia akan dipelihara. Selepas high school, university okeylah. Dia dah ada kawalan terhadap diri dia, akidah dia. Apalagi di UMS, Fakulti Pengajian Islam, profesor-profesor kita, ahli qiraat, qari kita, ulama kita. Kalau nak menengok macam mana Sabah 20-30 tahun akan datang, maka tengoklah siapa yang ada di hadapan Ustaz Abdul Somad hari ini. Inilah pemimpin-pemimpin kita di masa akan datang, insyaAllah. Amin. Jadi kalau ada orang dah berputus asa, saya ni dah putus asa Ustaz Abdul Somad, nampaknya tak ada harapan, pemuda belia kita dah rosak semuanya, berarti engkau belum datang ke Universiti Malaysia Sabah.
Kalau engkau datang, kau tengok orang-orang muda belia yang soleh-soleh, mereka yang akan meneruskan perjuangan ini. Abdul Somad ni masa lalu, Abdul Somad ni dah tua, Abdul Somad ni dah tak ada lagi masa hadapan, habis sudah. Yang masa hadapan ini, itulah dia penuntut-penuntut anak-anak kita semua. Ad-du'a silahul mu'min. Jangan lupa doakan mereka tiap malam, bacakan Al-Fatihah, bacakan Yasin. Saya kalau jumpa dengan orang-orang soleh, ulama, habaib, saya tanya, macam mana ustaz boleh jadi qari internasional, umur 70 tahun, saya dengar suaranya di radio television Kahirah. Macam mana ustaz? Kata dia, mak saya malam tahajud, setiap anak dia bacakan Al-Fatihah surah Yasin, anak kedua Al-Fatihah surah Yasin, anak ketiga Al-Fatihah surah Yasin, anak keempat Al-Fatihah surah Yasin. Ustaz berapa semua? 9 orang, 9 anak, 9 kali Al-Fatihah Yasin. Kita anak 2 kulhu pun tidak. Macam mana kita nak berdoa? Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir dalam muqaddimah surat Yasin? La tuqara'u fi amrin asirin, dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Bacakan Yasin untuk anak-anak kita, selepas itu minta tawassul kepada Allah, bi barakati surat Yasin, bi barakati suratil Fatihah, bi barakati Sayyidina Muhammad. Tundukkan hati anak saya, selamatkan dia dari semua yang merosakkan hatinya, fikirannya, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan maksiat, selamatkan dari macam-macam.